Bayangkan, sebuah parti politik yang pernah menguasai Sabah dengan slogan besar "In God We Trust, United We Must", kini kembali dengan slogan baru yang lebih dramatik, "Selamatkan Sabah". Tetapi persoalannya, selamatkan daripada siapa? Dan untuk apa? Slogan ini kini dipersoalkan bukan oleh orang luar, tetapi oleh bekas pemimpin mereka sendiri. Sebelum kita teruskan, untuk makluman para penonton, berita ini asalnya ditulis oleh Estro Awani bertarikh 15 Ogos 2025 jam 11 pagi. Beberapa fakta tambahan juga kami kumpulkan daripada laporan Free Malaysia Today, FMT, The Star, serta rekod kenyataan Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebelum ini untuk tujuan analisis dan perbincangan. Tujuannya adalah bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, bukan sekadar melihat satu sudut. Slogan "Selamatkan Sabah" dipersoal bekas pemimpin warisan dakwa hanya retorik. Kota Kinabalu, slogan baharu Parti Warisan Sabah, "Selamatkan Sabah" menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang dipersoalkan oleh dua bekas pemimpinnya yang mendakwa ia tidak lebih daripada retorik politik tanpa asas kukuh. Bekas Ketua Wanita Warisan Nur Azlinah Arif berkata slogan itu mengulangi pendekatan lama yang gagal menarik sokongan rakyat, khususnya dalam kalangan pengundi Cina dan komuniti lain yang kecewa dengan pentadbiran parti itu sebelum ini. Bagaimana kita boleh percaya kepada perjuangan perpaduan jika semasa warisan memerintah, pelantikan jawatan tinggi hanya tertumpu kepada satu komuniti? Soal adun kunak itu dalam temu bual eksklusif bersama Free Malaysia Today, FMT. Menurutnya, semasa pentadbiran warisan dari 2018 hingga 2020, terdapat rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat berhubung isu pelantikan dalam agensi kerajaan negeri yang didakwa tidak mencerminkan semangat inklusif. Nur Azlinah turut menyentuh keputusan warisan meninggalkan Pakatan Harapan PH dan kenyataan kontroversi semasa kempen PRU15 yang menurutnya menjejaskan hubungan dengan pengundi Cina. Presiden Warisan Shafie Apdal ketika itu memohon maaf atas kenyataan satu ekor Cina pun tiada jadi menteri yang mencetuskan kritikan. Seorang lagi bekas pemimpin warisan, Muhammad Muhammadin, turut membidas slogan "Selamatkan Sabah" yang menurutnya tidak mencerminkan realiti pentadbiran negeri kini. Kerajaan GRS hari ini sedang berusaha menyelesaikan isu asas seperti air, elektrik dan jalan. Warisan dulu lebih 2 tahun memerintah tapi tiada inisiatif konkret. Jadi, apa yang mahu diselamatkan soal adun banggi itu? Beliau menambah bahawa naratif yang dibawa warisan seolah-olah Sabah dalam keadaan kritikal, sedangkan banyak kemajuan telah dicapai di bawah pentadbiran Haji Jinor. Kedua-dua mereka sependapat bahawa warisan kini berdepan krisis kepercayaan dalam kalangan rakyat. Keyakinan terhadap warisan sudah hilang. Rakyat tidak lagi melihat parti itu sebagai pembawa harapan, kata Muhammad. Tetapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya soalan yang lebih mendalam. Benarkah warisan sudah kehilangan segala harapan? Atau adakah serangan daripada bekas pemimpinnya ini sekadar manifestasi kekecewaan pribadi dan percaturan politik semasa? Kita imbas kembali sejarah. Warisan pernah meraih kemenangan besar pada PRU14 dan menjadi kerajaan negeri. Pada ketika itu, slogan perpaduan dan semangat Borneo berjaya memikat hati rakyat Sabah. Namun, dalam tempoh singkat, warisan tumbang akibat perebutan kuasa dan langkah politik di peringkat persekutuan selepas kejatuhan Pakatan Harapan pada 2020. Sejak itu, warisan dilihat sukar bangkit kembali. Sokongan di kawasan majoriti Cina semakin menipis manakala dominasi GRS semakin kukuh. Namun, kita juga tidak boleh lupa Shafie Apdal masih mempunyai pengaruh pribadi yang kuat di beberapa kawasan, terutama di pantai timur Sabah.
retorik selamatkan Sabah mungkin cuba membangkitkan semula semangat anti persekutuan, yaitu naratif yang pernah digunakan oleh warisan untuk menuntut lebih autonomi bagi Sabah. Tetapi adakah rakyat masih percaya dengan agenda itu, atau mereka lebih tertarik dengan janji penyelesaian isu asas seperti air dan elektrik? Disinilah kontroversinya. Ada pihak yang melihat slogan Selamatkan Sabah sebagai cubaan warisan untuk menimbulkan sentimen ketakutan, seolah-olah Sabah dalam bahaya dan hanya mereka mampu menyelamatkan. Tetapi jika benar ingin menyelamatkan Sabah, mengapa semasa berkuasa dahulu isu air dan elektrik yang sudah bertahun-tahun dideritai rakyat tidak diselesaikan dengan segera? Lebih panas lagi, ada penganalisis berpendapat bahwa slogan ini adalah persediaan untuk warisan membina Pakatan Baharu menjelang PRN. Sama ada mereka akan kembali mendekati PH atau mencuba kerjasama luar jangka dengan parti-parti lain seperti Bersatu atau PAS masih menjadi tanda tanya. Persoalan besar yang mungkin penonton juga tertanya-tanya, adakah warisan benar-benar berjuang untuk menyelamatkan Sabah atau mereka hanya berjuang untuk menyelamatkan kedudukan politik Syafi'i Apdal dan barisan kepimpinannya? Jika kita melihat pola politik Sabah sejak 2 dekad lalu, parti datang dan pergi. PBS pernah mendominasi, kemudian UMNO Sabah, kemudian Warisan, dan kini GRS. Rakyat Sabah sudah terlalu biasa dengan slogan besar dari Sabah Baru hingga Sabah Maju Jaya. Tetapi akhirnya apa yang rakyat mahukan bukan slogan, tetapi air bersih mengalir di pipe, elektrik yang tidak terputus, dan jalan raya yang tidak berlubang. Maka adakah slogan Selamatkan Sabah akan membawa warisan kembali ke puncak kuasa, atau ia akan menjadi batu nisan terakhir buat parti itu? Itulah persoalan besar menjelang PRN yang akan datang. Penonton sekalian, bagaimana pandangan Anda? Adakah warisan masih relevan untuk memimpin Sabah, atau slogan Selamatkan Sabah hanya satu retorik politik semata-mata? Tinggalkan komen Anda di bawah, kerana suara Anda adalah nadi sebenar politik negeri ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe supaya Anda tidak terlepas perbincangan politik panas seperti ini. Sekian, kita jumpa lagi.